Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih banyaklah kepada pihak pengurus center ini kerana telah mengundang saya untuk berkongsi beberapa perkara lah. Dia sebenarnya tempat ini lama dah dengarnya ada center ni. Cuma tak berkesempatan nak hadir. Jadi sahabat-sahabat kita berkenaan dengan program Maulana Hadi dan beberapa orang sahabat lah. Jadi alhamdulillah lah kerana pada malam ini dapat hadir dan boleh bersama dalam majlis ilmu. Yang mana pada malam ini seperti mana yang dicadangkan lah. Kita tengoklah macam mana. Sebab kitab yang dicadangkan, kitab ni sebenarnya tebal juga, hampir 800 muka surat juga. Dan kitab ni dulunya pernah saya guna, cuma tak sempat habis di Hotel Ridel. Hotel Ridel pernah kita buat satu program ni sebagai untuk memberi maklumat kepada masyarakat betapa kerana di Kelantan pada waktu itu dia menjadi pusat berhimpun kadir-kadir Syiah. Kerana bos dia pernah jadi ahli parlimen di sana dulu. Jadi ramailah sepupu saya sendiri, 2 pupu terlibat menjadi pendakwah Syiah. Jadi pada waktu itu dia pusat dia di Malaysia ni menjadi pusat Syiah di situ, khususnya di Kota Baru dan khusus lagi di Kubang Krian. Itu tempat saya lah, Kubang Krian tu. Jadi keperluan terdesak pada waktu itu, jadi diminta untuk saya bincang perkara ini lah. Jadi saya sebenarnya buat nota, cuma tak sempat. Mungkin untuk sesi kedua ni insya-Allah saya akan bagi nota lah. Nota ni bukan apa, ringkasan. Sekurang-kurangnya kita selain daripada kita dengar, kita ada maklumat yang bercetak, itu sebenarnya lebih baik. Yang mana tajuk yang dicadangkan untuk dibincang, walaupun tajuk ini sebenarnya mungkin kalau di masjid mungkin tidak sesuai lah. Sebab dia berkait dengan perbandingan dari sudut untuk menjelaskan persamaan Syiah itu dengan Yahudi. Jadi kitab tu antara kitab paling detail lah setakat yang saya tengok yang ada di dunia Islam ini. Buku yang mendedahkan bagaimana Syiah itu dia hakikat sebenarnya dia dilahirkan oleh Yahudi. Dari sudut sejarah dan dari sudut maklumat itu sebenarnya dia sangat sinonim dengan Yahudi. Cuma orang kita ni tidak tahu. Padahalnya agama Yahudi itu sebenarnya antara poin yang disebut dengan penting dalam Al-Quran. Sebab itulah Syah Waliullah Ad-Dihlawi dia dalam usul tafsir dia, dalam usul tafsir dia ada sebut, mana kalau kita nak kaji ajaran salah di muka dunia, nak ajar sesat lah, dia mesti kita kaji ajaran salah yang disebut dalam Quran. Kerana daripada Quran itulah hakikat sebenarnya sumber maklumat kita. Cuma seperti mana kita kata Islam kita pun dia berkembang dari sudut fake, dari sudut dia berkembang agamanya sebab dia untuk sampai kiamat. Jadi daripada Quran itu dikembangkan. Begitu juga ajaran sesat pun dia berkembang, dia melalui proses. Sebab orang ajaran salah pun dia kreatif juga, berlaku inovasi juga. Tapi asas dia tu, itu yang kita nak tahu.
Bila ulama sebut Syiah daripada Yahudi, maka kita kena tahulah sebab apa? Sebab daripada Syiah tu dia banyak pula keluar pecah-pecah lain. Sama ada kita sebut batiniyah ke tasawuf ke tarikat ke, banyak sangat persamaan. Yang mana kalau kita baca kitab-kitab tasawuf ni, saya bukan kata kepada semua tasawuf. Saya ni antara yang sederhana, tasawuf tu boleh kita nak amal kalau sekiranya tidak bercanggah Quran dan hadis. Tu secara statement secara umumnya. Tetapi kalau tanya saya kata tak perlu. Sebab kita sudah cukup dah ajaran yang Nabi ajar tu. Tak perlu dah istilah-istilah yang tidak disebut dalam Quran dan hadis tu. Kita kena popularkan istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Misalnya kalau tasawuf ni asas dia untuk membersihkan jiwa. Dalam Quran sudah sebut tazkiyatun nafs itu misalnya. Tak perlu dah. Sebab kalau kita ambil kemungkinan tergelincir tu bagi saya sangat tinggi lah. Lepas tu satu pembaziran masa nak bersihkan, terus ambil yang telah bersih, yang telah sabit pure daripada Nabi SAW. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab saya sangat yakin daripada mula-mula saya belajar hadis tahun 90 dulu, kita sangat yakin orang yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis ni dia wajib tidak sesat. Dia wajib tidak sesat. Walaupun perkara itu bercanggah dengan ni kita kata ajaran Dajjal lah, sebab kalau Dajjal dia kata berpegang pada Quran dan hadis ni wajib sesat. Itu pegangnya Dajjal minad dajajilah begitulah. Jadi sekarang ni kitab ni sebenarnya penting, sebab saya baca kitab ni saya tengok banyak perkara kalau kita nak letak sebagai asas untuk mengenali ajaran salah, ni salah satu. Sebab Syah Waliullah kata kalau kita tengok dalam Quran ajaran salah ni yang disebutnya ajaran Nasrani, Yahudi, musyrikin dan munafikin. Kalau mengikut Syah Waliullah, 4 ni sebenarnya dia berpecah pada seluruh ajaran salah yang ada sekarang. Kalau kita sebut liberal, pluralisme, semua tu sebenarnya dia sudah ada dah dalam kitab-kitab. Kalau liberalisme kita kalau dulu dia sebut dia kata murjiah lah. Yang mana sudut paling utama ajaran dia adalah ibahiyah, mengharuskan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Tu. Dengan alasan nak mempertahankan hak kebebasan manusia itu. Tu asasnya murjiah. Cuma perkara tu dikembangkan. Bila berlaku perubahan zaman, dah kira lah mana 1400 tahun. Nah, sampai sekarang mesti ada perubahan, pertambahan, tokok tambah dan sebagainya. Itu perkara biasa. Tetapi yang kita nak tahunya asasnya. Sebab apa yang disebut dalam Quran tentang ajaran salah ni, walaupun ada setengah ulama kata satu lagi yang perlu dikaji, dia panggil atheism, mulhid. Golongan yang tidak percaya wujud, bukan dia tidak percaya wujud Allah, dia tidak percaya wujud Tuhan. Itu juga perlu kita tahu. Semua tu ada dalam Syiah ni. Sebab itulah Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi pernah dia buat kenyataan, dia kata sebenarnya Syiah ni tempat tong sampah, tempat dilonggokkan ajaran salah. Itu sebenarnya. Dengan ajaran majusinya, free sex tu semua ada. Yang mana kalau kita hadamlah kitab tu 768 muka surat itu, terkejutlah kita tengok. Sebab itulah imam-imam kita peringkat awal tu, Imam Syafi'i ke, tokoh-tokoh Imam Ahmad ke, dia tidak berkompromi dengan Syiah. Sehingga Imam Ahmad kata in ra'aita man yantaqisu ashab Rasulillah fattahim Islamah. Itu antara kata-kata masyhur Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jikalau engkau melihat sesiapa mencari keburukan sahabat, sebab sahabat ni payah kalau kita nak cari keburukan dia, walaupun dia tidak maksum ada buat salah, tapi susah kita nak dapati kesalahan. Mana siapa mereka kena cari, kena semok dengan tujuan untuk diviralkan supaya dilihat sahabat ni ada melakukan kesalahan, fattahim Islam. Imam Ahmad kata kamu kena ragu dia tu Islam ataupun tidak. Sebabnya kalau sahabat ni kalau ada dia buat salah pun, mengikut Khatib Baghdadi lah, ni salah seorang tokoh besar. Khatib Baghdadi kata sebenarnya sahabat ni kalau ada dia buat salah pun Allah akan ampunkan dengan sebab doa umat Islam sampai kiamat. Dengan sebab puluhan jihad yang dia sertai dalam peperangan itu. Dengan pengorban dia nak sapa Islam kepada kita ni sahabat mati. Sebab tu saya tekankan sangat pengajian tentang sahabat. Banyak saya buat dia punya kuliah sahabat. Sebab orang kita tak tahu tentang sahabat. Sedangkan mengikut ulama, kegagalan mengetahui tentang sahabat secara sistematik, sahabat ni perlu dilihat bukan dalam konteks Sayyidina Abu Bakar, tapi dalam konteks satu institusi. Sahabat ni satu institusi yang jaga agama.
Sebab tu Syiah ni dia cerdik sebab dia baca kitab kita. Syiah ni dia baca Bukhari, dia baca kitab kita. Sebab tu dia tahu mana selepas Nabi wafat, benteng agamanya sahabat lah. Sebab apa? Sebab sahabat ni hamalatul Quran wal ahadith. Sebab sahabat lah bawa Quran ke seantero dunia dan juga bawa hadis. Sahabat lah. Bahkan mengikut ulama, ni banyak dalam kitab boleh jumpa, bila Allah Taala wafat ke Nabi SAW, memang ulama kata kewafatan Nabi itu sebagai pengiktirafan bahawa generasi yang ada pada waktu itu sudah diiktiraf oleh Allah boleh bawa agama ke seluruh dunia. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita baca dari kitab usul dia lah, dia kata kalau aku tak faham hadis, aku mesti rujuk sahabat. Sahabat itu menjadi rujuk ke kita. Imam Syafi'i. Jadi maknanya jelas dia sebenarnya ginilah, kalau kita di Malaysia ni ikut betul lah amalan Syafi'i, dia tak akan jadi seperti yang berlaku sekarang ni. Kalau kita ikut betul ajaran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah. Saya baca kitab di Kelantan pun ramai orang marah. Pelik sungguh. Kita baca kitab Imam Syafi'i, kita kena marah. Ni bukan mazhab Hambali tempat kita ni. Pelik lah. Rupanya di situ dia ada ketakutan. Sebab apa? Saya tak tahulah dia nak baca ataupun tidak. Kalau baca boleh tahu. Kenapa takut nak baca tu? Sebab ajaran Imam Syafi'i bercanggah banyak dengan ajaran tempat kita. Banyak ajaran. Banyaklah kalau saya nak sebut cuma saya tidak nak sebut lah. Kita nak bincang ini. Itu mungkin para asatizah kita pun sebut dah. Tapi banyak sebenarnya. Yang saya baca mulakhas. Bukan kitab Asa. Ni yang telah diringkaskan. Cuma saya nak sebutnya, bila saya baca ringkasan tu, setiap tajuk dia tidak buang. Mana tajuk sama. Cuma isi tu diringkaskan atas sebab-sebab yang munasabah. Jadi bila kita buat perbandingan ringkasan dengan yang asal, sebenarnya tidak jauh beza. Misalnya sesuatu kenyataan Imam Syafi'i yang dilihat ada banyak persamaan, tu dibuangkan sebahagian untuk supaya lebih ringkas. Banyaklah nak. Saya baca beberapa qaul Imam Syafi'i saja sudah nampak dah bagaimana sikap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i metodologi dia, bila kita nak cakap tentang bab agama, dia mesti letak Quran dulu di hadapan. Kemudian dia letak hadis. Barulah dia bincang pendapat saya begini terhadap atas ijtihad dia, sebagai dia orang yang mahir, orang yang pakar. Tapi kukuk mana pun Quran dan hadis itu merupakan tonggak dalam perbincangan agama. Itu metodologi Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i ini kitab ni merupakan rumus. Saya sebut tu bukan apa, sebab bila kita nak belajar tentang ni berkenaan dengan Yahudi ni, nampak walaupun tajuk dia tentang perbandingan antara Syiah dan Yahudi dari sudut persamaan, sebenarnya banyak maklumat lain yang kita dapat. Mana saya boleh sentuh banyak dengan isu-isu yang ada sekarang. Sebab tu saya kata dalam beberapa, tapi tak tahulah, tapi marahlah. Hari ni pun siapa dia punya WhatsApp tu, memang marah sungguh lah, sehingga nak berjumpa dengan saya. Sebab saya sebut, saya kata itulah, sebab dia anggap guru besar tu, sesiapa yang berpegang kepada Quran dan hadis wajib sesat, tutup guru besar tu. Jadi bila kita minta sahabat-sahabat di sebelah Fatani ni bawa video-video kuliah dia, kita nak tengok, teruk. Bila kita semak cek dalam internet siapa dia ni, rupanya dia ni anak murid Abdullah Hariri Ahbash tu. Kononnya dibawa untuk mendamaikan umat Islam di Kelantan tu. Betul lah saya kata. Nabi sebut Dajjal tidak boleh masuk Mekah Madinah, tapi dia boleh masuk di Serambi Mekah. Rumah di Mekah tu tak boleh. Serambi boleh. Na'udzubillah lah. Teruk lah dia hadiran. Saya ini seorang guru besar, muda lah di sekolah Arab. Dia belajar di Mesir, dia hantar mesej pada saya. Sedih dia. Kenyataan tu ada ustaz yang pertahankan. Pelik tu. Sebab tu saya kata zaman fitnah. Kenyataan itu sebiji seperti yang disebut oleh puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Murji'ah, Muhajirin Salih, memang dia sebut Quran ini mesti dihuraikan oleh dia tidak boleh ikut sepenuhnya. Kalau batiniah hadirat, kalau di Kelantan tu ada sekelompok batiniah, dia pernah jumpa dengan saya pun. Dia kata Quran ini yang Nabi SAW hurai dalam hadis itu hanya zahir. Yang batin itu hadis serah pada ulama-ulama kemudian. Faham itu kalau diterima,
rosak agama. Itu seolah dia memberi kuasa kepada ulama untuk menghuraikan Quran mengikut cita rasa dia masing-masing. Tak kena tu. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Oh, kalau terima tu hadirat. Masing-masing orang. Jadi ulama ni siapa? Awak sebut ulama, banyak masalah ke timbul. Jadi takwilan itu dia menjadi asal. Kalau kita tengok dalam Quran kan, salah satu sebab Yahudi dilaknat ni sebab apa? Sebab mereka takwil kitab suci mereka. Bila mereka tak boleh takwil, mereka hak boleh takwil, dia takwil. Sebab tu Yahudi ni terkenal sebagai satu bangsa yang merosakkan Quran dari sudut lafaz dan makna serentak. Itu bahaya Yahudi. Banyak buku-buku Yahudi ni dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Kalau dalam bahasa Arab cukup banyak pendedahan itu. Jadi insya-Allah dengan pengajian ni, walaupun dia tidak bersifat fiqh zahirnya, tafsir, tetapi banyak dikemukakan ayat Quran dan hadis dalam perbincangan. Sebab apa? Sebab pengarah kita Abdullah Al-Jumaili ni, dia kata, dia sebut dalam muka saya tidak baca lah, semua saya nak pergi ke tempat lain selepas ni berkenaan dengan ni lah. Dia kata, saya nak boleh tulis kitab ni, saya kena baca semua kitab Yahudi. Sebab tu kalau kita tengok rujukan dia ni, banyak rujukan lah. Rujukan itu penting lah. Jadi saya terpaksa baca semua kitab-kitab Yahudi dan kitab Syiah, baru boleh buat perbandingan. Kitab Syiah ni banyak hadirat. Ada 110 jilid pada. Itulah puak Habib duk ambil buat dalil tu, banyak dia guna kitab Syiah lah tu. Baik, tak apalah, kita pergi terus. Okey. Jadi sebagai mukaddimah perbincangan ni, apa yang saya nak sebut di sini, sebelum kita pergi kepada poin yang sebenar, mukaddimah ni sangat perlu. Sebab apa? Sebab Dr. Abdullah Al-Jumaili ni, dalam mukaddimah dia ni sekitar 20 muka surat, dia bincang dulu berkenaan dengan latar belakang kenapa perlu kita buat perbandingan itu. Sebabnya ada seorang ustaz, doktor dia belajar di Iraq, saya tak sebutlah nama sebab dia terlibat dengan politik. Dia pernah canggah satu kuliah saya lah. Jadi dia nafikan bahawa Syiah ni berasal daripada Abdullah bin Sabah, Yahudi tu. Dia nafikan. Tak apalah, saya tidak ada itu, kita akan baca siapa Abdullah bin Sabah tu mengikut kitab Yahudi dan juga kitab Syiah sendiri. Baik. Dalam mukaddimah ini, Abdullah Al-Jumaili dia kemukakan beberapa contoh ayat Al-Quran sebagai bara'atul istihlal, sebagai pembayan kepada perbincangan sebuah kitab ini. Misalnya antara ayat yang dia baca, demi untuk mengukuhkan akidah umat Islam supaya kita mati ni dalam keadaan Muslim, kita wajib kenal yang benar itu apa, ataupun saya sebut bahasa mudah, untuk supaya akidah kita kukuh, kita kena kenal tauhid dan syirik, kedua-dua kita kena kenal, supaya kita boleh buat perbezaan. Dan juga kita mesti kenal antara sunnah dan bid'ah itu, sebetul-betul kenal. Jadi jangan kita mengaji yang baik saja, itu tak akan selesai juga. Mana kita kena baca juga ajaran-ajaran salaf. Sebab itulah dia ada sebuah kitab ni asalnya dulu saya guna di Darul Kautsar. Maulana Asri minta saya mengajar untuk pelajar, dia panggil Mausu'atul Adyan wal Madzahib Al-Mu'asirah, ensiklopedia agama-agama dan juga ajaran-ajaran baru, ajaran semasa. Dulu satu jilid ya. Kemudian kitab tu dikembangkan sebab ajaran salaf pun dia berlaku proses, kita kata inovasi juga, berlaku pertambahan maklumat, perkembangan, akhir sekali jadi 2 jilid. Dalam kitab tu setiap ajaran salaf yang ada di seluruh dunia dikumpulkan dan disebut. Hak pentingnya dia sebut apa dia, ta'arif ajaran salaf. Tapi kalau Wahabi dia tak boleh nak ta'arif, dia sakit kepala. Tu yang kita tu tak erti nak ta'arif Wahabi. Hak tu suruh pada masing-masing lah, awak bijak awak ta'arif sendiri. Sebab tak boleh nak ta'arif, perkara tak jelas. Nah, bila dia letak ta'arif ajaran tu, siapa pengasas dia, ajaran ini terbentuk daripada apa, punca dia, mana juzur, benih dia pada apa, kemudian kesan dia dan ciri-ciri ajaran dia, dan bagaimana kita nak menambahkan maklumat, dia senaraikan kitab-kitab yang perlu kita ada kalau kita nak mendalami satu-satu ilmu. Itu bagus kitab tu, ditulis oleh satu jawatan kuasa ulama dunia tu. Itu bagus kitab tu. Tapi nak baca tu hadirat, 2 jilid tu tebal juga, lebih kurang 100-1,500 muka surat. Tak apalah.
Kita baca yang ini. Ni pun banyak dah maklumat kita dapat. Jadi ayat Quran pertama ini dimukakan untuk mengukuhkan keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa ni jangan kita terjemah takut ni, sebab dia tidak menepati makna. Sebab saya kedengar lagi sekarang ni tu khatib baca kan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Sebenarnya tidak tepat. Sebab takut tu juz'un min makna takwa. Sebab takut tu dia satu bahagian saja daripada makna takwa itu. Jadi kita kena guna asal. Sebab tu hadirat, kalau kita belajar, ana suka cara Maulana Hadi, sebab dia akan sebut istilah Quran. Ini istilah Quran guna. Kita guna istilah takwa. Kalau proses nak menyukai tazkiyatullah, kita nak ikut Nabi, kita sebut sebagai ittiba' ataupun qudwah. Itu kalimah yang digunakan dalam Quran. Sebab kalimah yang sebab Quran ni mukjizat dia semua, baharif pun mukjizat, susunan huruf pun mukjizat, susunan kalimah pun mukjizat, semua mukjizat Quran. Jadi perlu sangat. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Itu ayat pertama daripada surah Al-Imran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu itu? Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada satu jiwa asalnya daripada Nabi Adam. Masa tu bangsa tidak ada lagi. Dan daripada kejadian daripada nafsin wahidah itulah Allah telah menciptakan pasangannya, dan selepas itu tersebar mereka, membiak mereka itu dengan banyak sekali, sama ada lelaki dan perempuan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang sentiasa kamu minta dengan menyebut-nyebut nama Allah, minta hajat, minta keperluan dengan sebut nama Allah. Sebab kalau kita tengok orang salah, ajaran salah ni pun, sebab saya ada pengalaman 2 tahun saja nak ikut ajaran salah. 2 tahun. Waktu sebelum kahwin, 2 tahun pergi Paku Pulau Pena, 7 gua suluk. Saya ada pengalaman. Tu saya boleh sebut tu mengarut hangit laku hati. Saya ada pengalaman. Paku Gunung Tebu, Gunung Reng, habis pergi. Di Indonesia tak sempat pergi. Cerita dia teruk, memang teruk. Akhir sekali bila saya dipercaya oleh guru saya ni dia ada ilmu gaib, dia boleh meraib. Depan saya dia. Saya kata jin ni, tipu ni. Dia ni bila dia percaya pada saya, dia benarkan saya masuk dalam bilik dia, tempat khusus dia suluk. Bila masuk dah terkejut kita tengok. Mungkin saya masuk pun dengan ada kefahaman dah tentang ajaran salah ni. Cuma kita nak tahu. Tengok satu buku saya tulis. Buku tu hilang. Kau tu pelik. Tak tahulah jin dia kau pergi ambil. Saya kita buku tu dengan buku dengan kain. Ada belakang ilmu gaib, bahasa Jawa ada semua. Hilang. Tak pernah sabar tu. Tak apa saya nak sebut. Bila masuk tengok teruk. Dia buah tasbih ni hok besar pada duduk di ceiling tu, turun ke bawah. Kok kecil besar sekali tu, besar penumbuk. Sebuti tu. Oh, saya kata ni baru ngatik ngati. Kita kelah duk guna ruah jari ni, kelah kapung satu. Satu banyaklah barang-barang dengan batu 7 gunung, air 7 telaga, air 7 lautan, banyak benda-benda pelik-pelik. Yang mana bila saya pernah duduk situ satu malam ni, saya tengok memang syirik yang nyata. Daripada situlah kita buat kesimpulan bahawa betul lah ulama kita ajaran salah ni dia banyak menipu masyarakat. Kalau ajaran nampak, sebab dia ni boleh tafsir Quran, boleh terjemah Quran tanpa lihat Quran. Bukan main-main, orang terpengaruh dia pakai jubah. Sebab orang Melayu kita masih lagi dia tak boleh nak faham itu. Kalau dia tengok seorang itu pakai jubah, janggut panjang sampai celah keking tu noh. Serba dia rebah selalu. Tu orang kita. Jadi sebab tu kita kena sebut perkara ni. Jangan kita tengok di situ. Bahaya tu kan.
Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang sentiasa memonitor kamu, memerhatikan kamu. Yang terakhir ni saya nak rangka-rangka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu katalah kata-kata yang betul. Buatlah, katalah, ucaplah kata-kata yang betul. Sebab kata-kata yang betul tu dia ada kekuatan dia. Tindakan yang betul tu dia ada kekuatan. Apa dia kekuatan dia? Yuslih lakum a'malakum. Dia akan memperbaiki amalan kamu. Mana ajaran yang benar ni sifat dia, dia ada islah. Tak ada lebih benar daripada Quran dan hadis. Dia ada unsur islah. Dia boleh membaiki amalan kamu. Dan kesan yang kedua yang besarnya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu dengan sebab kamu berusaha untuk ikut yang benar itu. Dan sesiapa yang taat Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Seluruh ahli tafsir kata fauzan azima, maknanya syurga tu. Syurga tu. Baik. Di sini sebagai mukaddimah lagi, bagus tu kita ni, dia bagi gambaran kepada kita. Dia beri gambaran kepada kita bagaimana manusia sesat sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi. Ringkas ni, sebab kita dengan saya tu tebal bincang tentang sejarah Syiah ni, bagaimana proses Yahudi tu lebih detail lah. Ini ringkas. Jadi dalam kitab ni dia sebut ni, saya nak ambil petik poin saja. Dia kata manusia ni, pengalaman manusia hidup di zaman ketiadaan Nabi dan Rasul. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni senggang masa tu lama. Dr. Yusuf Qardawi dan ulama-ulama kata paling singkat 400 tahun. Sebab itulah ulama meletakkan 400 hingga 650 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada Nabi dan Rasul. Padahal kita sedia maklum bahawa Yahudi ni adalah satu bangsa yang mana dialah paling banyak Allah bangkit Nabi dan Rasul. Bahkan dalam banyak hadis, misalnya dalam hadis Mushkilul Athar Imam Tahawi tu, dia sebut berapa 11 hadis yang menunjukkan bahawa Nabi membuat kenyataan bahawa pemimpin-pemimpin Yahudi semuanya para Nabi dan Rasul. Dan sebab itulah mereka berbangga. Itu nikmat paling besar. Orang Arab tidak ada. Seorang Nabi. Nabi Muhammad seorang. Itu kita akan bincang akan datang. Poin itu. Jadi, mana dalam tempoh itu, dianggap tempoh yang mana manusia berada dalam kegelapan. Sehingga Syekh Nadwi kata, dia kata betapa jahilnya manusia yang ada dalam Quran. Kalau kita belajar Quran itu ada, saya tak ingat ayat tu, siapa dia ingat boleh lihat itulah. Orang Arab zaman Nabi tu, kafir Quraisy, dia pelik Nabi ni manusia. Dia kata macam mana boleh jadi Nabi ni manusia pergi ke kedai seperti kita, mana seperti manusia Nabi. Jadi itu kejahilan sampai tahap itu. Dalam tempoh 650 tahun ataupun 400 tahun, manusia jadi hilang punca, hilang segala-gala. Banyak ke tawaf dalam keadaan bogel. Dalam kenyataan secara detailnya, perempuan dia tawaf waktu malam lah, sebab dia tidak berpakaian. Cuma dia tutup bahagian macam bikini lah. Kalau kita tengok dalam syarah tu, apa ni, kitab Ar-Rahiqul Makhtum tu, dalam syarah dia ada syarah dia. Disebut perempuan ni tawaf pada waktu malam. Sebab apa? Sebab dia pakai bikini. Bikini mana tutup di bahagian tetek, di bahagian kemaluan. Kemaluan ni kalau dalam istilah Bukhari dia panggil aurat mughallazah. Aurat mughallazah itu. Jadi malu juga dia, sebab dia fitrah manusia kan malu. Dia tawaf pada waktu malam. Tak lelaki pun teruk lah. Lelaki pun dia tutup kemaluan saja. Lain terdedah, maknanya spendo sajalah. Tak mungkin ajaran Nabi Ibrahim gitu. Tapi begitulah berlaku. Boleh jadi sesat sampai tahap itu. Manusia berada dalam kegelapan, dalam kehidupan meraba-raba kesesatan, dan kejahilan telah menguasai mereka. Yang mana kesan daripada ketiadaan Nabi itu syirik kepada Allah berlaku dengan berleluasa. Mereka telah menjadikan makhluk sebagai andada, tandingan kepada Allah. Dari sudut akhlak, mana telah mencapai tahap yang paling dahsyat. Nak tahu dahsyat tak dahsyat? Kalau kita ambil satu poin saja. Misalnya kita kata, kalau ni saya nak sebut ni kesesatan ni kira dekat dah dengan Nabi jadi Nabi ni. Kita ambil di Arab Mekah.
bagaimana sistem perkahwinan cara dia. 4 jenis perkahwinan. Kalau kita nak bincang tu panjang lah. Tu kita boleh bincang semula. Cuma saya nak ambil satu. Dia panggil nikah istibdad. Ni saya ambil satu contoh. Zaman kita sekarang ni tak ada dah orang buat. Zaman dunia sekarang ni, hak tidak Islam pun tak buat dah. Mana kalau kita tengok di segi sistem perkahwinan zaman jahiliah, berhadirat kita akan terkejut. Mana siapa tahap itu sesatnya. Misalnya salah satu contoh, dia panggil nikah istibdad. Nikah istibdad ni ada maknanya perempuan seorang wali ayah dia lah, bila anak perempuan dia ni sudah sampai tahap anak dara, sampai umur lah. Mana bila dia kita kata datang haid pertama. Mana anak perempuan dia tu kira-kiranya sudah boleh berkahwin. Dia akan berikan anak perempuan dia kepada tokoh Arab. Misalnya tokoh penyair, tokoh yang berani, misalnya kata pelontar lembing, yang hebat, pemanah yang hebat. Dia dianggap tokoh dalam bidang peperangan, tokoh dalam bidang bahasa Arab. Dia akan bagi pada anak dia duduk sebulan dengan tokoh tu. Bukan kahwin pun, dia bagi begitu saja. Selepas sebulan dia akan ambil balik anak. Lepas tu dia pelihara lah. Dia pelihara, dia jagalah. Mana kalau anak dia mengandung, satu kebanggaan. Dan kalau anak dia mengandung, barulah dia buat urusan. Sama ada lelaki tadi bersetuju atau tidak untuk berkahwin dengan anak dia. Kalau tak setuju tak apa, tapi dia sudah dapat baka yang baik. Waktu saya baca tu macam kami je pernah hari. Dia akan berbangga. Dan masyarakat Arab pada tidak anggap itu satu kehinaan. Mana kalau lahir anak ni daripada penyair hebat tu lah, daripada tokoh tentera hebat tu. Dia nak kehebatan, baka tu. Semua orang nak keturunan baik, tapi cara tu. Islam, sebab tu Nabi suruh cari keturunan ni. Tapi dengan cara yang terhormat. Hina tu perempuan tu. Tapi diterima. Banyak lagi orang lain, lagi teruk lah. Orang lain ada lagi teruk pada tu. Mana kalau kita tengok pada sistem perkahwinan itu saja hadirat, nampak sesak barak kata. Bukan sesak barak nah. Mana sesak ni sampai tahap kita jadi tak tahu nak fikir macam mana. Mana berat tanggungjawab Nabi nak ubah. Tu saya sebut satu contoh saja tu. Budaya tak kira lagi budaya pernaga, budaya hubung. Banyak perkara lah. Hak teruk sekalinya akidah syirik tu. Nak buat hak tu. Ulama kata, di mana lamba syirik yang paling berat? Cuba kamu tengok berapa banyak berhala yang berada di Masjid Haram, termasuk luar Kaabah dan dalam Kaabah. Ulama kata kalau campur semua 360 berhala. Daripada itu kita nampak dah betapa tebalnya syirik itu berlaku. Semua itu dilakukan apa? Kerana tidak ada pedoman pada waktu itu. Orang bila wahyu terputus dengan diangkat Nabi Isa, ialah kalau saya nak sebutlah, kalau saya tanya hadirat, sebab Maulana Hadi biasanya banyak dia beri pendedahan tetap kata-kata kunci ni. Nah, kalau saya tanyalah, berapa lama agaknya selepas Nabi Isa diangkat tu boleh bertahan kitab Injil itu berapa lama? Sehingga berlaku takut tambah dirosakkan kitab Injil. Berapa lama betul? Ulama kata 50 tahun ya. 50 tahun saja. Kemudian hilang keaslian dia. Dan yang paling parah lagi, nasib yang menimpa kitab Injil, memang Allah maksud Allah tidak nak jaga kitab Injil. Memang Allah tidak maksud untuk jaga kitab Injil. Sebab tu Allah biarkan dia rosak. Tapi Quran tidak begitu. Allah kata aku yang turun. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafiz. Aku yang turun dan aku sendiri aku jaga. Aku jaga. Sebab tu tak ada satu kuasa boleh merosakkan Quran. Tidak ada. Walaupun ada usaha pelbagai pihak dengan jumlah kita kata berjuta-juta lah USD. Perancangan yang pernah dibuat ni dalam satu buku yang saya baca. Mereka dia pernah taja beberapa orang yang cerdik lah untuk belajar bahasa Arab dengan tujuan untuk mencari kelemahan bahasa Arab. Sehingga habis jutaan lah USD tu. Tapi akhirnya apa? Ramai orang-orang yang belajar tu jadi masuk Islam. Tak ada orang kritik. Cuba kritik. Kritik Quran hadirat seluruh umat Islam ahli bahasa ni, sebab dia ni kena faham ya. Dalam agama Islam kita ni pelik. Satu perkara pelik. Ahli bahasa dia boleh dikatakan semuanya ulama. Pelik tu. Dalam agama lain tidak begitu. Kalau kita tanya Kristian, apakah ahli bahasa English lah kita kata, apakah dia pada padri? Tidak. Tapi kalau kita tengok dia punya style dalam agama kita, orang yang mahir bahasa, dia mesti ulama. Kalau tidak ulama peringkat tinggi pun, dia ustaz paling kuat. Imam Syafi'i itu tahap mana penguasaan bahasa? Tinggi. Dia boleh berdebat dalam menggunakan bahasa syair. Itulah dah tinggi.
Bahkan dia tulis kamus istilah. Unta sahaja sampai 53 jenis. Dengan namanya kembali. Kita nak faham unta, jadi tak faham. Saya kata aku nak apa ni? Dah mampu dulu unta tu. Nak faham perbezaan dia tu. Unta yang minum air seminggu, nama ni. Unta yang minum air 7 hari, nama dia. Unta yang bonggo 2, nama. Unta yang gini sifat dia. Unta yang sampai 53 jenis. Jadi Imam Syafi'i dia kuasai tu semua tu. Tak kira lagi kita kata tamar. Berapa jenis tamar tu. Nama dia pelik-pelik. Daripada 10 tamar ni setiap apa ni kita kata lidi dia nama apa, ni nama apa, semua ada nama. Sebab orang Arab dia hidup dengan tu suasana dia. Jadi dia tahulah. Jadi bagi nak menguasai Quran dengan hadis, bagi Imam Syafi'i dia kena tahu. Sebab banyak istilah tu disebut dalam hadis. Naqah, jamak, semua tu unta belaka tu maksud tu. Ibil, unta belaka. Tapi unta yang macam mana? Bagaimana perbezaan unta tu? Banyaklah 53. Saya tengok pun letih baca. Saya kata nak hafal lagu mana ni. Kadang-kadang sikit. Unta yang beranak 10, tina belaka, nama lain. Jadi orang Arab dia tahu bila sebut ni. Dia tahu ni unta ni dia melahirkan anak, dan semua anak dia 10 ekor tu betina. Kalau lahir jantan, nama lain. Anak yang sebelah kalau jantan, nama lain. Kalau anak yang sebelah betina pula, tu nama lain. Tu ya tubik 53 tu. Sebab tu yang menguasai bahasa Arab ni ulama-ulama. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni bahasa Quran. Syekh Nadwi kata bahasa Arab, hubungan bahasa Arab dengan umat Islam ni hubungan darah. Sebab tu umat Islam wajib belajar bahasa Arab. Wajib belajar bahasa Arab. Lepas tu ustaz kita ni tua dah ustaz. Makan mi pun tak putus nah tu tak. Takut ada pun ada. Dia belajar ni hadirat, dia tidak kira gitu. Konsep fikrah ta'lim dalam agama kita ni mana belajar tuntut dah seperti mana solat. Solat kan kena solat sampai mati. Belajar pun gitulah juga. Konsep agama kita memang begitu. Dia tak ada hak belajar ni. Sebab tu kita tengok, biarlah kita sebut sikit dah. Kenapa ustaz kita yang balik daripada luar negara ni berapa ribu setahun? Ni saya ambil dari satu sudut. Tapi kenapa tidak berlaku perubahan dalam masyarakat? Hak silap faham apa tu hal lain. Kebanyakan ustaz-ustaz kita ni bila boleh kerja kan, dia tidak update dan maklumat. Kadang ada kitab balik pada Mesir tu tak buka dalam kotak tu. Boleh anak 3 dah. Lepas balik tu tak buka. Banyak sebab saya banyak kitab saya ambil kawan-kawan saya. Dia telefon dia mari ambil kitab ni. Kata kitab balik Mesir tu tak buka lagi dia tu. Maknanya dia tidak update maklumat tu. Sebab dia mengajar di sekolah sukut dia berada di zon selesa. Itu kebanyakan. Jadi perkara itu sebenarnya tidak sihatlah. Sepatutnya ilmu 4 tahun tu sekadar tahu asas, dia perlu dikembangkan dengan cara mengajar. Sebab mengajar ni bagi seorang guru adalah belajar. Tu. Jadi jangan kita letak dalam kepala kita nak belajar bahasa Arab macam mana kita ni Allah tua kata. Spek pun tebar kata tak. Ada tidak begitu. Kita jangan nampak kita belajar bahasa Arab semata-mata belajar, tidak. Kita belajar bahasa Arab ni sebab kita nak faham Quran. Nak faham hadis tu. Tu. Itu satu perkara pelik tu. Bahkan saya tak jumpa lagi lah. Ada seorang di Kelantan, anak murid Ustaz Tha, pernah kenal Ustaz Tha mereka. Biasa dengar kan. Ada seorang pelajar tu, sekarang ni dia belajar dengan saya lah. Tapi dia belajar pun hari dia free lah sebab dia sudah berkeluarga. Dia sebut pada saya. Dia kata saya ni Ustaz Din, dia kata, asalnya bukan belajar bahasa Arab pun, bukan belajar agama pun, daripada sekolah menengah biasa. Cuma ni dia minat bahasa, dia pergi belajar bahasa Arab dengan Ustaz Tha. Bila belajar bahasa Arab itu, sebab dia orang Islam ni bila belajar bahasa Arab, dia tidak boleh lari daripada sebut kalimah Quran. Bahkan kita tengok kitab-kitab orang panggil pun kamus-kamus hak dulu yang menjadi tonggak pada kamus-kamus kemudian ni, contoh-contoh dia semua ayat Quran dan hadis. Misalnya ada satu kamus dengan saya ni antara kamus baru, tapi kamus yang paling top di Al-Azhar lah. Dia panggil kamus Larus. Al-Lughatul Al-Arabiyah Al-Asyah. Larus nama kamus tu. Semua contoh dia Quran dan hadis. Dan kakak saya beli, dia hadiah pada saya, dia kata kitab ni memang kitab paling kamus ni paling masyhur. Dan saya tunjuk pada Maulana Asri, Maulana kata, bagus kamus ni. Jadi bila dia nak bawa contoh ayat-ayat, dia bawa ayat Quran. Itu bahasa Arab. Sebab tu Syekh Nadwi kata dia adalah adik-beradik. Kita kata hubungnya kita dengan dia tu hubungnya darah. Semacam adik-beradik seibu sebapak kita dengan dia tu. Bahasa Arab tu.
Bayangkan kalau kita tahu bahasa Arab, pemahaman kita Quran akan lebih cepat. Nah, bila Tok Guru sebut gini maksudnya. Nah, ain ada 7 makna. Daraba yadribu ada 32 makna dalam Quran. Misalnya. Jadi kau kita boleh nampak di sini pakai ni. Kalimah zalim dalam Quran. Ni makna dalam Quran. Zalim tak ada dalam kamus dengan makna syirik, tapi dalam Quran ada. Pakai dengan itu yang perlu tu. Baik. Tak apalah. Walau bagaimanapun, bila dibuat kajian, kita dapati dalam fatrah ini. Mana sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi, bahkan ulama sebut kita wajib kaji. Mana sebelum Nabi jadi Nabi, wajib kaji masyarakat itu. Sebab apa? Bila kita kaji masyarakat itu, kita akan mudah memahami hadis-hadis khususnya yang berkait dengan akidah. Sebab akidah yang diajar oleh Nabi, dia nak kritik akidah lama tu. Dia nak bongkar, dia nak dedahkan keburukan, kesalahan, kesesatan akidah lama, dan dia tampilkan akidah tauhid. Jadi kena tahu. Jadi zaman Nabi pun, dari segi wacana dakwah zaman Nabi pun, dia sudah bersifat perbandingan. Okay, dalam Quran, ilmu masal, tamthil dalam Quran, perbandingan dalam Quran, banyak. Jadi perlu kita tahu tu. Baik, jadi ulama bahagi kedudukan manusia khususnya di tanah Arab lah. Sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi, dia ada 3 kategori. Ni perlu kita tahu kan. 3 kategori. Dan 3 kategori ini dia wujud. Di zaman umat Nabi Muhammad pun dia wujud. 3 kategori pertama disebut sebagai tokoh-tokoh agama yang memahami kitab-kitab terdahulu, yang mana mereka telah menyelewengkan dan telah melakukan tokok tambah terhadap kitab-kitab wahyu sebelum Quran. Ini satu kelompok. Maknanya puak-puak ni, bahagian pertama ni adalah kelompok yang asalnya tahu kitab-kitab samawi, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya. Cuma mereka telah merosakkan kitab itu. Sama ada menambah atau mengurangkan dari segi lafaz dan juga makna itu. Jadi dengan perbuatan ahli-ahli agama ini, maka kitab suci mereka hilang keasliannya. Yang ada dalam masyarakat hanyalah kitab-kitab yang telah dibuang dan ditambah. Sudah tentunya yang dibuang itu yang tidak menepati selera ahli agama itu. Dan yang mereka tambah itu adalah kenyataan-kenyataan yang menyebelahi, menguntungkan mereka. Sudah tentu dah berlaku begitu. Jadi maklumat-maklumat Allah yang pernah Allah turunkan kepada Nabi mereka buang. Mereka tukar, mereka ubah, mereka tambah dengan pendapat ketua-ketua ahli-ahli agama mereka. Mereka telah tukar walayatullah dengan walayatus syaitan. Walayah di sini maknanya kita kata kenyataan-kenyataan Allah untuk kebaikan manusia dunia akhirat dalam bentuk wahyu. Mereka tukar. Mereka masukkan situ walayatus syaitan. Mana kenyataan-kenyataan syaitan. Syaitan di sini makna syaitan manusia. Sebab itulah hadirat, kalau kita baca kitab, tak ada khilaf di kalangan ulama yang merosakkan agama ni orang agama sendiri. Memang disebut begitu. Bukan ahli ekonomi yang merosakkan agama, tapi ahli agama. Jadi kena berhati-hati dengan ahli agama ni. Kalau kita sebut, kita tengok prejudis popok Wahabi ni. Prejudis popok ahli agama, dah. Tidak prejudis. Orang panggil berhati-hati. Sebab terbukti mereka tu bermasalah. Oh teruk hati-hati lah. Kalau hak di Kelantan tak ada lemuh tu tengok dah. Nak buat macam mana? Tapi tak boleh nak buat apa. Ada sebab lah saya tidak nak cerita perkara tu. Cuma semua kita boleh faham lah. Kalau kita tak munasabah. Kalau zaman dulu, kalau kita baca dalam kitab-kitab, mana zaman kerajaan Islam, orang yang bercakap memasukkan agama ni dipenjara. Dari segi fiqh diletak di bawah hukum ta'zir. Macam mana boleh dibiarkan bebas begitu? Orang yang ada otoriti ni dia tidak bertindak, itu dosa besar tu. Besar dosa tu. Dan itulah punca Allah laknat pendeta-pendeta Yahudi dan juga kita kata padri-padri Kristian tu. Sebab mereka lah yang merubah tu. Baik. Akhir sekali kesan yang paling besar apa? Allah tidak beri taufik dan Allah hina mereka. Hinanya apa? Selepas tu tidak ada bangsa mereka yang asalnya paling terhormat. Cuba tengok dalam Quran. Banyak mana ayat sebut, ingatlah nikmat Allah kepada kamu, ya Bani Israel. Berapa kali sebut ya Bani Israel? Mana Bani Israel satu bangsa yang sangat terhormat. Akhir sekali mereka dilaknat oleh Allah.
Semua ulama kata laknat itu kerana Allah murka. Bila Allah murka pada seseorang, dia nak dapat murka Allah ni payah sebenarnya. Sebab manusia, kalau kita tengok dalam hadis, siapa bunuh 100 orang pun, bila bertaubat, Allah sayang lagi. Kata ahli syurga, Allah tak murka. Hak jenis murka ni macam mana? Ubah kitab suci, ubah ajaran agama dan tidak bertaubat. Mana dengan sebab dia sesat ramai mana manusia. Hak ni Allah murka. Hak tadi dia bunuh orang, kesalahan dia ya. Dia tidak menyesal kalau dia jahat, dia bunuh orang. Hak ni tidak, dia merosakkan akidah umat. Dia merosakkan amalan umat dengan dia ubah fakta-fakta agama. Teruk kadang kita kacik gigi tak dengar tu. Kalau duduk kat kekoh telinga tu nak. Berat ada nak perhati daripada 3 tahun lepas sampai sekarang bagaimana kenyataan dia. Teruk. Tak boleh nak bayar. Azimat ni boleh. Mani safa tu boleh. Dia kata takut pada azimat tu syiriknya, kena takut pada Allah. Tengok dia pusing. Dia spin dah tak mus lebih pada mesin basuh tu. Dahsyat dia. Orang kampung boleh terima dia. Saya daripada saya kenal belajar agama sampai awal sekarang ni pertama kali Kelantan buat majlis selawat perdana. Sebelum tak pernah buat. Terpelik tu. Sebab tu saya kata tu lah gitulah jadi teruk dia kan. Dekat tu dengan rumah saya tu. Berlaku tu. Saya kuliah hari ni, malam tu dia buat program. Jadi begitu. Siapa begitu? Jadi kena ingat Allah murka, dia istilah dalam agama. Dia jadi istilah dalam agama. Kalau orang tanya apa maksud Allah murka, Allah tak akan bagi dia kebaikan pada dia. Allah tak akan bimbing dia untuk kebaikan. Tak, dia akan dapat laknat Allah. Laknat ni, makna laknat ni mana Allah akan sekat rahmat. Tak akan sampai dah rahmat pada dia. Lepas tu kaya tidak bermakna rahmat. Dalam hadis sebut rezeki nak Allah beri pada dia benci, orang dia benci pun dia beri, orang sayang pada dia beri rezeki, harta. Tapi iman tak. Dia beri hanya pada orang dia sayang saja. Jelas dalam hadis Bukhari sebut. Baik. Yang kedua, tu kelompok yang pertama. Maknanya kelompok ashabu kitab, mana tokoh-tokoh agama yang menguasai masyarakat, mereka telah ubah kitab suci, dan kitab suci yang telah ubah itulah yang telah mereka pindah, yang telah mereka rosakkan. Itulah yang mereka isytihar sebagai kitab suci masyarakat. Cuba fikir masyarakat jadi macam. Dapat petunjuk ke? Kau lagi sesak. Lagi sesak. Ini kelompok pertama. Semua ni adalah ashabu kitab. Orang yang menguasai kitab samawi. Baik, yang kedua. Kategori yang kedua. Ni pokok zanadiqah. Pokok kafir zindik. Zanadiqah ni saya ambil di sini, zanadiqah di sini sebab zindik ni setengah ulama kata zindik ni kafir peringkat tinggi, peringkat teruk. Ada setengah kata tak, zindik ni memang dia sudah kafir dah. Cuma dia munafik. Kafir munafik. Ni bahaya. Dia tak tunjuk dia tu kafir. Itulah Abdullah bin Ubay tu kafir zindik lah tu. Cuma munafik. Dia kalau kita baca sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Ni yang pelik. Saya pun kadang bila kita fikir Allahnya. Jadi muka dia tebal apa kulit punggung. Kelata kata. Dia tak malu. Sebab apa saya kata gitu? Cuba hadirat baca cerita bagaimana dia sabotaj peperangan Uhud tu. Turun daripada Madinah 1,000 orang. Setengah kata 1,000 orang lebih. Puak dia saja 300 lebih. Sampai di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai ke medan Uhud, dia undur balik. Dia lari, dia balik ke Madinah. Cuba bayangkan. Siapa turun ayat Quran sebut. Mana umat Islam pada waktu berbelah bagi, takut sebab musuh 1,500 lebih. Bila dia tarik diri, jadi tinggal 700 lebih. Maknanya separuh tu. Enggak perang zaman dulu, dia bukan guna bom, dia guna pedang. Jadi di segi kekuatan bilangnya itu sedikit kira-kiranya lemah lah umat Islam. Jadi sudah berat. Tetapi sebab tu saya kata jenis muka tebal, muka tak malu, tak tahulah lagu mana. Ini yang dimaksudkan. Jadi hilang langsung perasaan malu, tak ada langsung. Bila Nabi balik ke Madinah selepas peperangan Uhud, dia boleh pergi pokok dia semaya Jumaat, duduk di sah depan. Waktu saya kata kemaluan ada, cuma tak malu. Cuba hati baca tu. Kita baca dengan pokok munafik lagu ni perangai dia. Hak lebih pelik lagi bila Nabi tampil keluar daripada bilik dia daripada kubur Nabi sekali tu, bilik asalnya tu.
Nabi keluar nak pergi ke Raudah tu, tempat khutbah. Dia di tepi tu kan dia ada mimbar Nabi. Bila Nabi tu dia bangun Allahu Akbar, dia puji Nabi. Sahabat kacik gigi nak marah. Noyaknya menipu. Jadi head gapo dia kata ni? Apa gapo kita baca ni munafik lah. Istilah retorik dan sebagainya. Hipokrit, macam-macam je rik saja tu ada tu. Cuba Hazrat fikir, saya neng baca kata pupuk munafik. Orang-orang lagu ni dia boleh. Cuba bayar. Kita tak boleh begitu. Kita bila buat salah nak tampil di khalayak kita malu. Dia boleh. Dia puji Nabi. Sehingga sahabat tu nak marah sahabat, sehingga ada sahabat tarik tangan dia keluar. Sahabat kutuk dia. Dia boleh kata selepas tu. Dia kata, kenapa kamu ni? Kamu betul ke kamu saya pun Nabi? Aku puji Nabi, kamu marah. Dia boleh bercakap begitu. Saya kata dia ni kalau jadi orang politik sama kita lah ni hebat ni. Jadi muka tak malu. Berat hati-hati. Patutlah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Patutlah. Orang munafik ni letak ni di dasar api neraka, di lantai paling bawah. Darkil asfali, lantai paling bawah. Dia ada 7 tingkat. Hak paling bawah sekali. Tu sifat dia teruk hati-hati. Tu ni. Jadi zanadiqah, mulahidah, zanadiqah pupuk zindik, yang kafir zindik, mulahidah ni orang tak percaya pada agama. Mereka tidak percaya kepada Allah dan juga kepada ruku-ruku Islam yang diketengahkan oleh Nabi. Mereka tak percaya sebenarnya. Mereka tidak percaya pada perkara ghaib. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka tidak percaya bahawa alam ini diurus oleh Tuhan. Alam ini tidak ada yang mengurusnya. Bahkan mereka menyandarkan, cuba perhati balik. Ni hak di Kelantan, ni hak di Wak Kenyataan. Cuba perhati. Sebab saya kata kitab ni banyak. Bahkan puak-puak ni, dia atas nama akidah dia yakin alam ini, perubahan alam ini berlaku dengan sebab bintang-bintang di langit. Dan falak-falak tu. Ni dia panggil puak-puak Sabiah dan Malahidah. Dan juga dia ni sebenarnya asal telah diresapi oleh fahaman falsafah puak-puak ilmu kalam yang sesak tu. Puak-puak dia ni. Betul lah. Sebab di Kelantan kata tu, di Kut Lanah tu. Dia kata bintang di langit ni ada kesan pada kehidupan kita gini. Tak syirik tu lagu tu. Teruk lah. Tapi itulah lemah. Tidak diambil tindakan. Saya pun tak faham juga macam mana. Sebab tu kadang-kadang kalau di Kelantan tu, tapi dia marah lah. Sebab saya ada tauliah. Bimbel juga aku dia tarik tu. Tapi kita fikir kita duduk bimbel, takut kita mati tengah bimbel tu, tak nak jawab tu apa aja juga tu. Akhir sekali kita kena serah pada Allah. Kita kena sebut, ya betul tu. Akhir sekali saya kerik, bukan kita sindir lah. Kita kata kita harap pihak bomba ni ambil tindakan terhadap ajaran salah ni. Dia marah, dia kata sindir dia. Kita kata saya tak setuju, saya minta tolong pihak bomba ambil tindakan terhadap ajaran salah di Kelantan ni. Dia marah, dia kata sindir dia. Kita tidak sindir, kita kata terus tu. Allah hadirat teruk hadirat. Cuba tengok dia buat program tu, ramai pergi. Enggak anak-anak orang belajar pondok dikerah semuanya pergi. Kalau perhati sebab sahabat-sahabat saya pergi dia ambil gambar. Memang kita tengok pelajar-pelajar. Orang kampung pun ramai juga. Tu. Bila orang-orang yang mengajar yang benar disekat, orang yang mengajar salah dibenarkan guna masjid-masjid besar, itulah kesan dia. Itulah kesan dia. Mana orang yang mengajar agama ni tauliah tidak diberi. Disekat, dibekah kaki tangan dia, kita kata tak benar. Sahabat-sahabat kita siapa pernah terima tauliah kemudian ditarik atas rasa menyeleweng, tanpa dipanggil buat nak bela diri. Tapi pokok ni diberi seluah-luahnya. Kita report, dia panggil hari Jumaat, pergi mana Sabah. Hari Jumaat dia panggil kawan tu pergi. Buat ke dia hari Jumaat? Di Kelantan. Teruk, saya tak boleh nak fikir kita. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab dia dalam kitab mazhab Syafi'i, orang tak semaya pun kajian akan penjara sampai dulu. Hak tak semaya. Isteri report ni dalam kisah rumah tangga. Mana dalam agama kita di segi fiqh dia ada enactment, dia ada undang-undang, ada kanun. Maknanya katakanlah isteri report suami dia tak salah. Selain daripada melalui proses tertentu, isteri boleh minta fasakh, cerai secara fasakh sebab suami dia tidak salah.
Dan pihak kerajaan, kalau terbukti suami dia tu kekal tidak salat, dia boleh penjara atas nama hukum ta'zir. Dan dalam tempoh tu dia perlu kaunseling dan sebagainya. Tu kalau tak salat, pada salat ni kita dah kesalahan peribadi. Fardu ain tu. Tak boleh. Gaun ni kesalahan yang dilakukan oleh setengah-setengah pengkuliahnya tak? Oi, dia merosak ajaran agama. Tengok dia kata, hadis di atas dalil zan. Oh, rosak tu. Berat tu, hak paling berat baru ni, hak terakhir baru ni. Sesiapa yang ikut Quran dengan hadis saja wajib sesat. Berat tu. Hei, kalau kita tengok tu mana dia telah menyanggahi Quran. Sedangkan Nabi sebut banyak, inni taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasul. Aku ni bila aku mati, aku tinggal pada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ni, kamu tak akan sesat. Nabi sebut kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Quran dengan hadis. Tiba-tiba dia kata sesat. Saya faham dia nak bawa ke mana kata-kata dia tu. Cuma kita nak suruh dia hurah sendiri. Kita tak suruh. Tetapi hati-hati sebenarnya, kalau seseorang itu betul-betul ikut Quran dengan hadis, dia tak akan sesat ikut mana pun. Dia tak akan sesat. Contoh sahabat Nabi tu lah. Hati-hati nak kena mengaji satu subjek ni. Dengan saya tu ada kitab, tapi saya pun tak sempat, tak ada kalau nak mengaji. Saya tengok sebab kitab ni saya baca 5 jilid. Kitab ni dia bincang tentang kenyataan-kenyataan sahabat dalam konteks akidah, dalam konteks fiqh, dalam konteks, maknanya kenyataan-kenyataan sahabat. Sahabat bagaimana dia faham ayat-ayat tauhid dalam Quran. Ayat-ayat tentang akidah, bagaimana kenyataan sahabat. Dan bagaimana sahabat sebut tentang bid'ah. Kena tahu tu. Sebab itulah yang dia perakui dalam Quran dan hadis. Tak mungkin Nabi mati kalau tak mungkin Nabi mati hadirat. Kalau generasi yang akan bawa Quran dan hadis tu tak selesai lagi, tak cukup syarat, tak mungkin Nabi akan dimatikan. Sebab tu saya nak wakar bila tu ayat idza jaa nasrullah tu kan, dia menangis. Sebab dia kata makna Nabi akan mati. Ibnu Abbas kata saya pun faham gitu juga. Itulah hati-hati. Jadi peringkat kedua ni peringkat berat juga ni tu. Jadi mereka kaitkan kesan perubahan-perubahan alam yang panggil alam asfal, alam bawah. Yang dikatakan bintang, planet, buruj dan bahagian atas dia panggil alam a'la. Alam ulia, alam atas. Alam atas tu dia boleh merubah keadaan alam bawah. Oh, tidak Tuhan. Ni faham apa? Sebab dia kata zindik. Pokok ni. Kelompok yang ketiga, dia panggil penyembah-penyembah berhala. Mereka ni berada dalam keadaan jahil, bagaikan orang yang buta matanya. Orang buta ni kalau letak tangan yang bahagian putih ni pun tak nampak, letak dekat mata pun tak nampak sebab dia buta. Itulah keadaan mereka. Dan mereka ni berada di zaman jahiliyah. Sangat jahil. Mereka hidup dalam keadaan meraba-raba. Mereka hidup dalam keadaan tidak ada pedoman, tidak ada undang-undang yang dapat membezakan antara manusia dan hayawan. Mereka boleh merampok di jalan raya. Mereka boleh ambil anak orang. Mereka boleh berkahwin sampai 26 orang. Sehingga mereka boleh berkahwin dengan perempuan sama. Kemudian dia begini dalam arak dulu. Berat tak berat hati-hati. Biarlah saya sebut soal lagi. Tadi saya sebut dah bukan nikah. Ini dia panggil nikah. Dia panggil nikah rayah. Dia panggil. Nikah rayah ni begini. Dia pelacur-pelacur zaman Arab jahiliah ni bila dia sudah meningkat usia misalnya 30, dia nak pencen daripada aktiviti pelacuran itu. Dia akan letak satu bendera yang berwarna putih di hadapan dia. Bendera putih bukan bendera warna tu, bendera putih. Bila orang tengok bendera putih tu, orang tahulah bahawa pelacur ni dia nak pencen daripada aktiviti pelacuran dia. Nak berhenti dah. Bakal dia pun nak berkeluarga, nak ada anak. Jadi maknanya dengan ada bendera tu difahami oleh masyarakat bahawa dia mengalu-ngalukan mana-mana lelaki untuk tidur bersama dia selepas itu, dan dia akan ambil nama photostat IC agaknya. Misalnya 10 orang yang tiduri dia dalam tempoh tertentu, maka dia pun stop berhenti setakat tu, dia tengok dia mengandung ataupun tidak. Tapi 10 orang tadi dia ambil nama siap tu. Bila katakanlah dia mengandung dan dia melahirkan anak, anak ini nak ban kepada siapa? Jadi dia zaman Arab dulu dia ada orang-orang yang ahli jawatan kuasa lah, yang terdiri daripada masyayikh, orang-orang tua yang mahir tentang ilmu qiyafah dia panggil. Ilmu tengok ni urat jari, boleh tengok, patut tengok raut muka.
Jadi anak itu akan dibawa kepada satu jawatan kuasa yang terdiri pada orang-orang tua yang mahir tentang ilmu, raut, wajah dan sebagainya. Dan 10 orang lelaki yang meniru itu akan berada di hadapan. Jadi ahli jawatan kuasa ni akan tengok muka anak ni nak serupa siapa ni. Dahsyat. Dia kata nampak nak serupa untuk iman ni. No. Jadi kalau jawatan kuasa, minta maaf tak iman. Tok iman sampai dulu. Bukan tok iman sini. Tok iman di Masjid Haram sampai syirik dulu. Jadi tok siap apa saja. Jadi bila nampak raut muka tu nak serupa dengan nama ni daripada 10 orang tu, maka sepakat jawatan kuasa dia kata kita dengan autoriti yang dibeli oleh masyarakat pada kita isytihadah terbuka bahawa anak ni dibankan kepada orang ni. Jadi 9 lagi tu terlepaslah nasab itu. Kepelik tu. Padahal tak tahu sebenarnya zuriat siapa tu. Dah 10 orang meniduri dia. Tu dia panggil perkahwinan juga tu. Tapi rayah makna bendera. Mana agama Islam tak boleh terima langsung tu. Orang kafir tak boleh terima tu. Mungkin kalau kawasan pendalaman di China mungkin ada, saya tengok dalam internet ni. Yang mana kawasan tu kawasan yang tidak bertamadun. Tapi pada waktu tu perkara tu bukan dibuat secara sembunyi-sembunyi, terbuka dalam masyarakat. Masyarakat iktiraf sehingga ada jawatan kuasa menentukan nasab itu. Siapa begitu sekali teruknya saya sebut tadi tak boleh nampak tu bagaimana teruknya masyarakat tu. Sebab tu saya cukup yakin kalaulah kita kata pengikut hak belajar sunnah ni, kalau mereka tak bercakap tentang sunnah tak apa. Masing-masing memberanikan diri untuk menampilkan sunnah dalam masyarakat, berubah masyarakat. Sebab masyarakat kita tidak seteruk Arab jahiliyah. Kalau perbezaan masyarakat kita dari segi 5-6 perkara saja tak kena dengan sunnah, tak banyak pun. Tapi sebab kita tak berani. Kadang-kadang yang belajar sunnah pun bila pergi ke masjid, dia akan buat juga perkara tu. Itu masalah. Sepatutnya kita jangan buat. Tapi jangan kita jangan kata, sebab kalau kita kata timbul perbalahan, permusuhan, dia nak buat, dia buat. Tapi kita tak buat. Biar dia tengok. Saya ada pengalaman tak? Basah baju peluh. Sebab tu, tapi tak apa, kita terbiar. Sekarang kita boleh tunjuk peluh depan Tuhan. Cerita dia begini, adalah saya berkuliah subuh. Ada seorang pakcik tu kata Ustaz dia yang nak minta pergi tahnik anak cucu dia. Saya kata boleh. Saya letak awal-awal syarat, tapi kena ikut betul-betul yang dibuat oleh Nabi lah. Kalau tidak saya tak pergi. Tak apa Ustaz, kita suruh pada Ustaz Din. Saya pergi. Pergi tu dia suruh saya buat. Lepas buat tu, jadi ayah pada anak ni, hak jemput saya tu, ayah datuk dia. Dia angkat budak tu. Dia selawat. Dia setuh kepala. Saya tak bangun. Saya sorang tak bangun. Saya pergi datuk dia tu. Malu juga saya sorang. Saya pergi suruh duduk. Bila duduk tu, tak ada satu pusingnya dia bawa anaknya, biasa kita buat kan. Tak ada habis pusingnya. Bila tengok saya tak duduk, saya pegang pula ayah dia supaya duduk bersama saya. Apa jadi? Akhir sekali berhenti selawat tu. Tak sempat habis dia nak pusing anak tu. Semua duduk. Duduk tu senyap semua, senyap. Sepemelekat lalu kata-kata. Saya pun senyap. Lepas tu ayah dia kata, gini lah dia kata, rasanya sudah selesai program kita ni, kita makan. Kita kata okey, boleh. Bangun, saya pun bangun pergi makan. Semua. Kita nak tunjuk pada masyarakatnya bahawa kita tak kata dia bid'ah, cuma kita tak buat. Padahal kalau dia nak buat pun saya tak halal pun. Kesal dia apa? Minggu hadapan, dia panggil lagi saya pergi kuliah. Rupanya tak kena pecah. Dah lebih menarik laginya, kes itu dia jumpa saya lah, dia kata sebenarnya Ustaz Din, kita pun lama dah nak buat gini ni. Tapi tak ada orang nak mula. Moga ustaz-ustaz pun menakut laka. Tak berani. Sebab ustaz-ustaz yang buat ni bukan orang kampung. Itu masalahnya. Itu saya nak benda kau gitu. Contoh misalnya lepas benda-benda kecil ni hadirat, kita tak perlu cakap, kita jangan buat. Dan kita kena tunjuk dalam masyarakat. Misalnya bila kita nak salat jenazah kita, lepas salat tu kita angkat, tak perlu kita berdoa dah. Sebab doa dah tu kan. Bahkan sebenarnya salat jenazah ni doa. Dia mana sama dengan semaya-semaya lain. Sebab itulah ada pendapat, tapi ingat pendapat ni terpencil, jangan amal. Cuma saya nak sebut. Setakat saya jumpa 3-4 orang, tapi ulama hebat. Dia kata tak ambil wuduk pun tak apa. Memang sah pun, sebab dia bukan hakikat, bukan salat istilahnya, salat luruh saja. Sebab solat ni mengikut bahasa Arab mana doa. Tapi saya tak amal yang itu. Jangan pula kata, Ustaz Din kata begitu ni. Nah.
Kita pun bermula pada malam ni tak payah ambil wuduk. Jangan. Tak ada pasal-pasal pula saya kena no. Saya nak sebutnya bahawa agama kita ni jelas. Nabi misal, dah saya kalau jadi imam memang satu hakal. Kata orang lain nak doa, itu hadiah bukan masalah kita. Ni masalah kita buat juga. Atas alasan nak jaga takut masyarakat pecah. Masyarakat pecah ni politik bukan kini. Orang Melayu kita pecah ni politik. Duk tetok tu. No. Bukan kini dah. Masalahnya itulah kalau saya nak sebut lagi benda jadi sensitif pula ni ustaz kita ni pun dia ada masalah cara dia. Sebab tu kalau kita perhatikan di sini orang agama sebenarnya masalah ya. Okay, sebab tu bagi saya tak ukur masyarakat. Dalam kau biar nak sebut satu cerita ni cerita benar ni cikgu pencen. Dia belajar hadis dengan saya juga. Jadi saya pun bila sampai hadis-hadis berkait dengan bid'ah ni kita sebutlah. Dia saya kalau belajar saya akan sebut contoh semasa lah. Takkan kita nak sebut contoh-contoh berlaku di Afrika tu. Tak kena masyarakat kita payah faham. Dia buat seorang cikgu pencen. Dia ni aktivis ikram, tapi dia bagus dia. Jadi dalam kisah dia lah, dia tak bangun juga. Orang lain semua bangun. Masa nak tahnik anak, belah mulut dia panggil, Kelantan panggil. Dia kata basuh jeruk baju ni. Dia duduk tu tak bangun. Orang lain semua bangun. Selepas selesai majlis tu dia balik, dia turun masjid tu dia telefon saya, kata Ustaz Din. Dia kata saya basuh baju. Dia kata kena ke dia? Saya tak bangun masa tahnik agak tu. Oh, cikgu tak medok. Main peluh dia kata. Orang lain bangun belakang. Saya kata mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa cikgu. Saya kata gitu. Saya doa gitu pada dia. Lepas tu cikgu rasa mana? Boleh nyawa ke tak? Dia kata berasa lega dia kata. Jadi orang tak marah. Ni orang marah. Bila kita duduk kata bid'ah, kita duduk paksa masyarakat. Sedangkan masyarakat ni bukan masalah dia, masalah ustaz tu. Kita duduk paksa masyarakat. Duduk hukum masyarakat. Tak kena lagi tu. Sebab tu bagi saya, kalau kita tak cakap, orang tak boleh nak kata apa. Dia tak buat. Bukan kita kata bid'ah. Walaupun kita tahulah hukum tu dah. Tapi kita tak mau kata. Cuma kita nak, saya guna istilah, kita nak jadikan kita sebagai ejen sunnah. Nabi kata naddarallahu mar'an iza sami'a maqalati fahaddathahu kama sami'a. Nabi kata seseorang bila dia dengar hadis aku, maka dia akan sebut seperti mana yang dia dengar. Dia tak ubah. Maka di hari akhirat berlaku nadaratul wajh. Muka dia akan berseri-seri. Sehingga berada pada mahsyar orang nampak macam keluar cahaya. Sebab apa? Kesan daripada dia menjadi ejen sunnah. Hadis tu dihuraikan oleh ulama, menjadi ejen sunnah ni sama ada mengajar, baca hadis seperti mana para asatizah kita. Itu salah satu. Yang kedua, kita mempamerkan hadis, mempamerkan sunnah dalam masyarakat. Ataupun kita bercakap kena buat begini, kita tak baca hadis, cuma kita sebut mafhum hadis. Sebab tu bagi saya untuk masyarakat ni, saya galak ke jangan bercakap banyak, tapi kita buat tu biar banyak. Kita tunjuk sunnah ni macam mana, biar orang lain nak buat. Nabi sebut dekat al-ghuraba, Nabi kata tuba lil ghuraba, Nabi sebut dah bertuahnya orang yang nampak asing. Sebab Nabi kata di akhir zaman ni mana sunnah-sunnah aku dipandang asing, dipandang pelik dalam masyarakat. Tapi kita kekal dengan sunnah. Jangan bercakap. Ni kita duk kata bid'ah, marahlah dia ni. Dah dia orang kapur ni tak faham bid'ah tu apa. Tama-tama ada pula orang menimbulkan kekeliruan macam bid'ah ni kafir masuk neraka. Padahal sebut kita Nabi. Jadi ulama-ulama kita, ustaz kita duk kata dia tak kata masuk neraka bid'ah tu. Sebab bid'ah dia ada pembahagian dia pula. Kita kena faham tu. Itu satu perbincangan lain. Sebab tu saya nasihat, kita jangan banyak cakap. Sebab kalau di tempat saya ni ada orang bercakap sunnah berdegar rokok tanya. Kita kena sunnah berkebuk rokok. Sunnah berapa lagu tu? Lepas tu saya nasihat kata bola kejap sunnah bobok demo ni kata malu kok orang. Dia kata rokok lain kata. Kata sunnah menatang apa lagu ni kata dok. Malu kok. Dia bertemu dengan saya ceritanya ajar kita sebenarnya. Saya klik kuliah, dia klik dulu pun dia singgah di kedai kopi tepi jalan. Buah pokok kekuk. Ingat lagi. Nampak lagi tempat tu. Kita pun selalu tepi tengok apa dia. Kita pun berhenti saya tengok. Rokok di tangan ni. Duk kecek sunnah tu. Oh,
Kita kata pupuk ni paruk ni kata tu. Jangan jadi gitulah. Dia kesalahan kita ni, kalau kita tidak banyak mengkritik, kita banyak buat. Kalau kita ada salah pun orang tidaklah nampak sangat. Tapi kalau kita melampau, tak boleh. Kena ingat masyarakat ni dia ada ikut teh dia. Ikut teh itulah masalah. Orang panggil tok lebah, orang panggil ustaz. Ni sebenarnya. Ni kita duk hukum. Sebab tu bagi saya sendirilah, untuk masyarakat ni kita mengajar yang betul. Kita sebut bab ni gini, kita sebut ni ajalah. Dia nak terima atau semua itu hak dia. Dan kita kena ingat manusia ni dia terima dengan kesedaran. Mudah yang tidak nak faham kau ni mudah. Kenapa Nabi sendiri yang dakwah pun orang tak terima? Sebab tu dalam istilah dia panggil muhadram, dia panggil. Muhadram. Akan datang kita kalau belajar hadis jumpa muhadram. Muhadram ni mana orang yang sempat dengan zaman Nabi tapi tak masuk Islam zaman Nabi. Dia sempat zaman Nabi, dia masuk Islam tapi tak pernah jumpa dia. Padahal dia ada zaman Nabi tu. Itu dia panggil muhadram. Masuk Islam tak apalah ni. Hak sah laginya ramai juga kita tengok bila lepas Nabi wafat tu, hak Nabi dakwah sendiri di Mekah tu, dia masuk Islam selepas Nabi. Sedih dia sebab dia tidak tersenara sebagai sahabat. Sebab dia masuk Islam selepas Nabi wafat. Cuba kita tengok, saya nak ketengahkan di sini muhadram tu lain. Muhadram tu maknanya dia tak sempat jumpa Nabi. Dia ada zaman tu. Dia masuk Islam. Siapa mati dia tak jumpa Nabi. Tu setengah ulama kata muhadram. Tak apalah. Hak ni jumpa Nabi. Nabi sendiri dakwah dia tak masuk Islam. Tak terbuka pita hati. Enggak Nabi sendiri, itu bukan kita. Dia masuk Islam selepas Nabi mati. Sedih dia. Sebab apa? Dia tidak tersenara sebagai sahabat. Tak ada kelebihan. Tapi kok mana memuju masuk Islam. Nak ayatnya ada tak pelik lah. Sebab tu bagi saya, kita ni tugas kitanya sampaikan agama dalam pelbagai bentuk yang sesuai dengan kemampuan kita. Hak cara paling mudahnya kita bawa sunnah dalam kehidupan masyarakat. Kita tunjuk, misalnya biarlah saya sebut live ni tak? Tak apalah. Ya pun nak hati tak mudah kita ni. Guru saya sendiri, dia cerita pada saya. Dia kata dia pergi pak saudara dia meninggal dunia. Guru saya ni ramai, saya tak sebut lagu mana. Pak saudara dia meninggal dunia. Dia pergi, ni cerita ni berlaku di luar Kelantan lah. Dia pergi, mana dia drive tu jauh lah, bawa kenderaan tu. Tiba-tiba malam tu nak buat tahlil lah, malam pertama kematian. Guru saya tak kata apa. Dia nak buat. Sebab kalau kita sebut masa tu, masalah sebab keluarga ni penuh rumah tu. Daripada jauh semua pergi. Cuma dia keluar pergi ke Bandar Al-Ustar. Tengah malam baru dia balik. Jadi esok timbul isu, ke mana pergi? 2 malam tu tahlil tak ada. Belum tahlil ada, selepas tahlil ada. Masa tahlil tak ada. Jadi guru saya pun ceritalah, dia kata sebabnya begini, hak dia fahamnya begini. Dia pun setuju. Tak jadi masa. Sebab apa? Kita tidak kritik. Dia tanya sebab apa? Tu waktu untuk kita perjelaskan lah. Dia sudah bersedia nak dengar tu. Bila dengar tu senyap, tak boleh terima lah. Tapi setengah-setengah tu boleh terima. Dia kata kenapa tak bagi tahu awal? Dia kata kalau bagi tahu awal, jadi macam mana? Nak terima ke tidak? Tapi guru saya dia mengambil sikap dia tidak kritik. Tapi dia tidak terlibat. Jadi dengan sebab tidak terlibat pun mesej boleh sampai. Mesej itu sampai. Mesej sunnah itu sampai. Walaupun kita tidak sebut. Dengan tindakan kita lebih penting. Hak ni lah sebenarnya yang dikatakan ubah dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Mana ubah dengan hati itu dia boleh berubah juga. Mar'a minkum munkaran kan? Falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wadzalika adhaful iman. Nabi kata kalau seorang itu boleh ubah dengan kuasa, ubah dengan tangan itu maksudnya kuasa. Kalau dia tak boleh, dia ubah dengan lidah, ceramah, bagi kaunseling, bagi penerangan, penjelasan, debat, diskusi, itu makna dengan lidah. Ada yang terima, ada yang tidak, tak apa. Yang itu pun tak boleh buat. Ni untuk kita lah, kita kata masyarakat awam, kita tak boleh buat. Kita ubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Nabi kata ubah dengan hati, makna dengan hati boleh berubah masyarakat. Jadi apa maksud ubah dengan hati, apa maksud? Yang mana Nabi sebut tu ubah dengan hati tu ada kekuatan dia. Ubah dengan hati ni adalah mana kita tidak terlibat. Kita tak buat, kita tak beri sokongan. Mana kita tak terlibat langsung dari apa sudut sekalipun. Tak contoh tadi, dia lari pergi, guru saya pergi. Tu ubah dengan hati tu. Orang tak panggil ubah dengan hati kalau dia jadi tekor tahlil. Dia duduk sekali dalam majlis tapi dia tak setuju. Orang tak panggil ubah dengan hati gitu. Itu awak sudah terlibat tu. Faham tak? Tu maksudnya sebab tu bagi Ana suka dia punya
Ialah ulama-ulama kita sebut apa maksud ubah dengan hati. Walaupun selemah-lemah iman tapi boleh berubah dengan hati. Tadilah tak beri sokongan. Kita tak beri sokongan, kita tak terlibat hati yang dikehendaki. Kalau hati pun tak boleh buat, hati-hatilah. Ubah dengan hati pun tak boleh buat. Duk takut daripada muda pak tua, takut. No. Mati-mati lah sebenarnya, no. Kalau dia itu pun tak boleh nak buat, ya. Belajar sunnah sekolah sembang, no. Guru mari jauh temu. Penakut hafah lagi, tarap gamuk saya. Begitulah dia. Yang terakhir hadisnya kemudian kita akan sambung semula sebab ni bagus kita boleh nampak hadirat penting ni sebab kita boleh nampak mana teruk tapi Nabi boleh ubah dengan apa? Ubah dengan Quran. Sebab tu hadirat pengajian Quran ni wajib dibuat dalam bentuk tadabbur pengajian ni sekurang-kurangnya harfiah biar tahu makna. Ni duk baca tajwid daripada muda pak tua tak tahu apa tu Quran. Tak kena begitu. Kena ubah tu. Sebab tu kalau tanya saya, mana popok kita ramai-ramai ni cuba buat halaqah-halaqah kecil. Ramai ke popok ustaz ni? Buat halaqah-halaqah kecil, Quran ni ambil secara tadabbur. Tak perlu kita huras panjang lebar sebab kita bukan ulama tafsir. Misalnya kalau Hak Maulana Hadi buat tu, ambil poin-poin dia cukup dah. Tak perlu nak bincang ni. Sekarang ni kalau kita bincang panjang kan satu ayat satu tu, bila nak habis? Sebab Quran ni banyak dia punya tahap dia. Ya itu pun tak apa dah. Begitu tu. Baik. Jadi kelompok yang ketiga ni mereka terdiri daripada penyembah-penyembah berhala. Dan kehidupan mereka dari segi sosial sangat dahsyat, tidak terkawal. Dari sudut perkahwinan, hubungan, penipu dalam timbangan, dalam berurus niaga menipu. Setengah tu menjadi qutta' tariq, penyamun darat. Tu. Mereka dalam isu-isu kecil pun boleh jadi peperangan. Balah kalau tengok di golongan Ansar dan Khawarij, balah sampai 300 tahun kerana seekor kambing. Sampai begitu sekali kehidupan. Sebab apa? Tidak ada panduan. Tidak ada panduan. Zina, kalau nak sebut bab zina dekat teruk benar lah. Zaman Arab jahiliah di Mekah tu, minum arak, bunuh anak perempuan. Itu memang berlaku. Jadi minum arak ni tahap mana? Tahap minum arak. Kalau yang tak minum arak tu dianggap pelik. Siapa begitu? Kalau ada yang tak minum arak, pelik tak minum arak. Enggak molek nak kata. Dia kata begitu. Begitulah hadirat. Jadi mereka ini terdiri pada penyembah-penyembah berhala. Mereka ukir batu-batu dan kayu menjadi arca, menjadi satu lembaga. Dan mereka melakukan upacara-upacara taqarrub kepada berhala dengan menetapkan bentuk-bentuk ibadat. Siapa yang buat ketetapan ini? Penjaga-penjaga berhala. Mereka melepaskan nazar dan apa-apa masalah mereka pergi menyebut masalah mereka kepada berhala. Yang mana konsep berhala ni kita bincang akan datang. Apa maksud berhala tu dalam konteks orang Arab tu. Dan mereka ini, jadi tadi saya sebut kategori pertama, kategori kedua, ini merupakan situasi masyarakat Arab di kepulauan Arab. Adapun yang ketiga yang sembah berhala, inilah yang Nabi hadapi. Kalau kita nak bincang seterusnya selepas ni. Golongan yang ketiga yang sembah berhala. Hak duduk di Mekah tu. Tu mereka melakukan takarrub, nazar kepada berhala, nak kahwin anak pun pergi sebut pada berhala. Dalam internet ada boleh tengok. Ni berlaku di Indonesia. Seorang pengusaha pusat tahfiz, mana dia kira-kiranya pesantren lah. Dia nak kahwin ke anak dia. Dia pergi sebut perkara itu kepada guru dia dalam kubur. Dengan dihadiri oleh anak-anak murid dia. Dia duduk di kubur, dia duduk tukar gitu. Dia bercakap dengan guru dia dalam kubur. Dan bahasa Indonesia kita boleh faham video. Dia sebut tarikh kira-kira dia nak buat perkahwinan gini, dia sebut pada guru dia. Lepas tu dia ketawa seolah guru dia jawab. Lepas dia kahwin ke anak dia, kata dia nak pergi buat umrah di Mekah. Dia bercakap dengan guru dia. Masalah dia seorang dengar. Dia dengar ke tak pun tak tahu lah tu. Enggak barang mati dah tu kan. Anak murid dia, siapa tahap tu kesesatan. Akidah apa tu? Akidahnya dia panggil akidah hayati. Dia ada dua, akidah mamati dan hayati. Kalau Maulana Hadi biasa sebut lah ni. Hayati makna akidah bahawa orang yang mati ni bila dia mati dia lebih hidup daripada sebelum dia mati. Parut akidah tu hati. Jadi maknanya kalau dalam semasa hidup dia boleh bercakap, masa dia mati lebih lagi boleh bercakap. Sebab tu ada tempat kita ni ustaz awak kenyataan. Sebab tu kita pergi minta dengan orang kubur, sebab orang kubur ni dia lebih hidup semasa dia mati. Bila dia mati dia hidup tu kehidupan dia lebih power daripada semasa dia hidup. Dan ada setengah-setengah ustaz yang bercakap dalam ni zaman terkini.
Dia kata kita boleh minta dengan Nabi apa saja. Sebab apa? Sebab Nabi ni bila dia berada dalam kubur, dia tak sibuk dengan anak. Maknanya dia boleh tolong kita lah. Oh, pelik sungguh. Macam sebab tu saya kata banyak benda pelik. Sebab tu kalau kita biarkan ajaran ni nak, oh bahaya. Masalah orang kita takut nak sebut yang itu pun takut. Orang kita lah ni hadirat, nak kritik Habib pun takut. Sebab apa? Tak tahu. Setengah-setengah takut kena tarik tauliah. Nak tarik mana tauliah pun tak ada dia tu barang. Pelik kan tarik mana. Sepatut kita kena sebut tak betul tu. Patut orang nak terima ikut dia kan. Manusia ni kena ingat hadirat. Ni mengikut kajian lah. Kita sendiri, kata-kata seperti saya sebut tadi, Nabi sendiri dakwah dia. Selepas Nabi mati dia beriman. Maknanya manusia ni ada suatu ketika dia akan berfikir dalam perkara yang orang sebut pada dia. Kadang-kadang orang sebut pada kita tahun ni, 3 tahun baru kita ingat, betul juga dia sebut dulu. Tu sifat manusia gitu. Nabi sebut zaman Mekah. Selepas Nabi wafat baru dia terima. Manusia ni nak boleh terima kebaikan, dia akan mari mikir, betul Muhammad sebut dulu. Bila tu? Zaman Mekah. Jadi dia beriman bila? Selepas Nabi wafat. Sebab tu sampai ke maklumat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la. Orang yang bermaklumat tak sama dengan orang tidak bermaklumat. Orang yang jahil kalau masuk maklumat kepada dia, dia tak sama dengan orang jahil yang tak ada maklumat. Apatah lagi orang seperti kita yang sentiasa dapat maklumat, dia akan lain. Apa tadilah? Dia nak sebab dia ada kitab ni ditulis oleh Hasan Habannakah. Dia panggil buku Falsafah Islam. Ilmu Munazarah. Dia bincang. Dia kata kenapa Islam ini tegak di atas ilmu? Sebab ilmu itulah menyebabkan manusia berubah. Dia timbul ke satu persoalan. Ini saya nak tanya hadirin. Akal kita ni, otak kita, akal kita sebenarnya dia berfikir. Baik, dia berfikir ni apa? Alat bahan yang dia fikir. Akal kita ni dia boleh berfikir bila ada maklumat. Bila maklumat masuk melalui telinga, masuk melalui mata, dia tengok. Bila masuk dalam kepala, baru dia fikir. Jadi maklumat itulah yang digunakan untuk berfikir. Jadi sebab itulah dalam agama Islam kita, kalau maklumat salah, dia akan berfikir salah. Natijah dia akan salah. Sebab tu agama Islam kita tak benar kita keluarkan maklumat yang salah. Sebab apa? Dia menzalimi orang lain. Bayangkan maklumat yang diterima oleh seorang itu tak betul. Tak mungkin dia akan keluar keputusan yang betul. Sebab maklumat tu sendiri pun salah dia. Sebab tu dalam agama kita, proses menyebarkan maklumat ni dia ketat. Dia tidak boleh sebar. Masuk, maklumat tak betul, tak berdosa. Kita sebar yang tak betul, itu berdosa. Kena ingat tu. Bahkan dalam hadis Nabi, ni saya tak ingat hadis ni, tapi hadis ni jelas kan? Dia ada 2 hadisnya. Nabi sebut sesiapa yang berdusta atas nama aku, itu berdosa besar. Seperti sedia tempat dan neraka. Tapi siapa dia berdusta atas nama orang lain, tidaklah sebesar itu, tapi berdosa juga. Cuma ada hadis lain Nabi sebut, kalau sampai maklumat pada kamu, maka kamu terus sebar tanpa membuat pengesahan, tanpa tabayyun itu. Tiba-tiba maklumat itu betul. Nabi kata tetap dia dikatakan berdusta. Sebab apa? Sebab penyebaran maklumat bukan melalui proses yang dikenaki dalam agama. Cuma kebetulan betul. Tetapi proses penyebaran itu tidak menepati dia punya prosedur dia. Sebab awak tidak buat pengesahan benar, terus sebar. Cuma kebetulan saja betul. Enggak perbuat test tu kalau ni salah. Kalau mari maklumat lain sebar begitu juga. Tiba-tiba salah. Sebab tu kena pastikan dulu. Maklumat masuk dalam telinga kita, kalau tak benar, tak berdosa. Tapi bila nak sebar itu, kena berhati-hati. Jadi saya setakat itulah dulu. InsyaAllah untuk sesi akan datang kita akan sambung lagi berkait dengan perkara ni lah. Yang mana untuk sesi akan datang saya akan bincang pula mengenai perkembangan yang berlaku selepas itu. Selepas bila Nabi lantik jadi Nabi, apa tindakan Nabi dalam masyarakat, apa yang Nabi buat. Dan seterusnya selepas Nabi meninggal dunia, bagaimana bentuk Sayyidina Abu Bakar dia urus masyarakat. Hak tu kita nak tahu. Bagus kita ni Okey, saya berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.